Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak tingkatan 5 KSSM Okey, terujarnya cikgu apabila melihat sedikit perkongsian rakan-rakan berkaitan dengan bab 1. Untuk anak-anak ini adalah tajuk yang kita akan belajar pada tahun depan. Yang kita akan mulakan dengan tajuk berkaitan dengan kedaulatan negara. Ini tajuk ini mudahlah sebab dia lebih banyak pelajar tahu berkaitan dengan kedaulatan dan kebat. Bab ini, kalau tengok bab yang SK yang pertama ni, dia ada 4 SP. Dia dekat dengan tajuk bab 3 tingkatan 5. Jadi kita tengok. Hari ni mungkin kita dah boleh explore, dah boleh belajar. Untuk SK yang pertama, apa yang kita nak belajar anak-anak, mungkin dah bersedia lah. Dengan kita punya SK ada 10 tahun depan ni. 10 tu pada cikgu banyak. Kita kena betul-betul kuasai daripada tajuk kedaulatan sampai tajuk Malaysia di persada dunia. Itu bab yang akhir tu. Kalau kita tengok di situ, kita sampai bab 10. Ini kita punya SK1. Ada 4 yang perlu kita berikan perhatian di sini. Konsep kedaulatan, berkaitan dengan ciri negara berdaulat. Kita dah belajar sedikit pada bab 1 tahun 2020, bukan? Ciri kedaulatan, kepentingan mengapa kita perlu ada kedaulatan pada negara kita, dan langkah mempertahankan kedaulatan. Ini bab awal. Bab SK1, bab 2, bab 3, ini bab 4. Okey, pada hari ini kita nak tengok ialah berkaitan dengan SK kita yang pertama. SK kita yang pertama ni anak-anak. Kalau kita tengok sedikit, ini kita explore lah sedikit buku teks. Nanti insya-Allah semua akan dapat. Buku teks ni makin menarik. Teruja kita kan. Baik, apa yang kita nak belajar masih sama. Nampak? Ada kemahiran pemikiran, abad 21, imbas kembali, cakna, pemikiran kritis, dan diterangkan juga cara menggunakan buku. Itu menariklah. Yang paling menarik ialah berkaitan dengan QR reader. Anak-anak akan tahu. Baik, tajuk hari ini ialah berkaitan dengan kedaulatan negara. Ini kita belajar yang pertama ni. Ini menarik ni, semua bab, 10 bab yang kita akan belajar. Apa yang kita nampak dalam kedaulatan negara ni, kita akan belajar sedikit berkaitan dengan tokoh-tokoh zaman awal. Dia berkaitan dengan konsep kenegaraan, konsep negara lah, sejak zaman Yunani. Dan kita nampak awal-awal. Dan kita kena tahu, kalau soalan tanya, apa itu negara berdaulat? Negara berdaulat ni ialah negara yang ada ciri tertentu yang menjamin hak dan kebebasannya. Senang cerita, kita nak merdeka tu, kita kena berdaulat lah. Dan kita kena mengekalkan kemerdekaan kita. Siapa yang bantu? Inilah. Pemerintah dan rakyat harus bersama-sama. Apa? Tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara. Kalau soalan tanya, siapa yang bertanggungjawab mempertahankan negara? Dia tanya. Siapa? Kita lah. Siapa yang bertanggungjawab mempertahankan negara? Mempertahankan kedaulatan negara. Kita lah. Itu analisis awal-awal kita nampak. Cantik gambar. Apa agak-agak gambar ni? Jangan ada kata gambar masjid. Ada kata gambar istana. Ada kata istana. Kuning diraja kan? Baik. Jangan yang lain udah. Baik, kalau kita tengok tajuk kita ni, yang awal-awal ni. Tajuk kita tadi ialah gambar berkaitan dengan istana negara tadi. Konsep kedaulatan. Apa yang kita nak belajar tentang konsep? Konsep ni lebih kurang macam definisi lah. Maksud. Maksud atau definisi. Okey, kita tengok di sini apa maksud dia. Nampak di sini yang awal-awal, tingkatan 5,
2021. Ini boleh rujuk juga kalau ada buku-buku yang lain. Kalau kita nak baca buku tingkatan 5 KBSM ada. Dia adalah kekuasaan yang tertinggi. Yang mana kita ni, kalau kita boleh katakan kita ni bebas daripada cengkaman negara asing. Ini bebas daripada negara asing dan kita ada hak kita. Apa hak kita? Hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran mengikut acuan kita sendirilah. Itu yang penting. Panjang tu ya. Kita melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran mengikut acuan kita. Jadi ringkasnya ialah kedaulatan ni ialah kita bebas daripada cengkaman asing. Bebas, bebas. Dan kita boleh menentukan pemerintahan negara kita. Hak dia. Dan ini kita boleh lihat sejak zaman Melayu Melaka, dan pelajar nanti kita akan belajar dalam bab-bab seterusnya nanti. Tentang berkaitan dengan pembentukan Malaysia tahun 1963. Kita akan belajar juga dalam bab tingkatan 5 nanti bagaimana cabaran-cabaran membentukkan negara dalam bab-bab seterusnya nanti. Ini awal cikgu cerita ni. Kita nampak di sini. Kuasa tertinggi, bebas, hak. Baik. Kalau dari segi bahasa, itu dari segi kita nampak Dari segi bahasa, kalau kita nampak di sini, kita tengok yang pertama tu bahasa Yunani. Yunani ni tamadun-tamadun yang hebat dululah. Kita belajar zaman ini pada bab tingkatan 1. Dia kata kedaulatan ini ialah super. Pelajar pegang kata key ni super. Superness. Bila kita super ni, super betul hebat. Liga super kan. Bermaksud agung ataupun tinggi. Yang paling mudah kita rujuk kepada bebas dan merdeka. Itu senang saja cerita. Ambil key, super, merdeka. Super, tinggi. Ini agung. Tertinggi. Okey. Kita nampak situ. Itu dari segi bahasa Yunani. Takrif. Bahasa Inggeris. Ini paling ramai lah. Kamu akan pandai bahasa Inggeris kan? Bahasa Inggeris dia kata apa? Nampak di sini. Kedaulatan ialah sovereignty. Nampak tu negara yang kita ada power untuk mempunyai kuasa untuk mentadbir negara ikut acuan kita lah. Itu kita anggap merdeka. Kedaulatan. Okey. Sama tak dengan atas tadi? Bebas, merdeka. Yang ini kuasa penuh. Arab daulah. Daulah ni daulat. Kerajaan. Senang cerita. Mudah aja. Ni kerajaan. Yang ini kerajaan. Jadi kita pegang pada kerajaan, insya-Allah kita boleh buatlah. Dalam bahasa Melayu, sudah tentulah daulat ini ialah kuasa yang tertinggi. Kedaulatan negara yang tertinggi. Perlembagaan negara. Itu kita nampak. Mana kita nak ingat? Mudah je Dari segi bahasa Inggeris, kita anggap kerajaan yang penuh mentadbir negara. Bahasa Arab, daulat. Bahasa Melayu, daulat. Kalau bahasa Yunani, super. 4 ini Ini dia kata tamadun Yunani. Ini dah belajar dah ni sedikit dalam bab tingkatan 1. Apakah takrif kedaulatan dalam bahasa Arab dan Yunani? Dia kata macam ni, kalau jumpa macam ni soalan, dia nak 2. Satu bahasa Arab dan Yunani. Di sini, cuba letak situ Dia ada perkataan dan. Arab. Tarik sikit terletak dan. Bila dan ni nak 2 lah. Arab, daulat. Yunani, super. Jadi senang cerita. Ini dia letak dah kesimpulannya. Kesimpulannya, kalau soalan tanya, terangkan maksud kedaulatan negara. Kedaulatan negara dari segi bahasa Arab ialah daulat. Dari segi bahasa Melayu, daulat. Bahasa Melayu, daulat. Bahasa Yunani, super. Senang cerita ialah kita ni adalah kerajaan yang bebas memerintah negara kita yang merdeka. Kita dah merdeka.
Sejak tahun 1957. Oi, senang aja kita belajar ni. Ini satu muka surat pelajar. Awal-awal ini pelajar nampak. Dan kita dalam muka surat yang kedua ni, dia ada pandangan tokoh. Yang ini pelajar kena hafal lah gambar tokoh. Yang pertama ni, Aristotle. Ini ahli falsafah Yunani. Dia kata apa? Rujuklah buku-buku ini. Dia kata, kuasa tertinggi dalam pemerintahan. Itu kedaulatan. Dan kedaulatan ini diterikat dengan undang-undang. Itu kata seorang tokoh ahli falsafah yang hebat, Yunani. Kita belajar tadi Yunani bukan? Ini Yunani. Ini pun tamadun Yunani, tamadun yang hebat. Okey. Ini adalah pandangan daripada Ibn Khaldun, bukan baru pelajar. Kita dah belajar sekolah rendah pun ada, sekolah menengah pun ada. Dia ialah berkaitan kekuasaan sebuah negara berasaskan bangsa, kekitaan bangsa, bangsa kita lah. Yang mana kita ni, kalau nak kedaulat ni, dia kata, kita ni sanggup berkorban. Bangsa rela untuk berkorban demi negara. Berkorban apa saja. Ini Jean Boudin. Ini kalau kita bahasa Melayu mungkin Boudin kot. Ini Perancis. Senang cerita, yang ini pun sama. Dia kata kedaulatan ni adalah kita ada kuasa yang tidak terbatas. Mereka lah. Maksud apa saja tak terbatas untuk buat apa? Ada 3 ni. Ada 2 ni. Undang-undang, mentafsir dan melaksanakan. Undang-undang kita. Orang datang negara kita, kenalah hormat undang-undang kita. Kalau kita pergi negara orang, hormatlah negara orang. Okey. Yang lain ini, Tunku Abdul Rahman Segak ni. Ini Perdana Menteri kita yang pertama, bebas dan keadilan. Dan Tun Dr. Saleh Abbas, mantan Ketua Hakim Negara. Maksudnya apa? Negara yang merdeka, bebas di peringkat antarabangsa dengan hak dan kuasa mengaturkan tanpa mengikut tunjuk asing. Senang cerita, daulat ni pelajar boleh faham. Kita ambil kata kunci saja. Merdeka. Dan kita ada apa? Hak. Apa lagi kita belajar tadi? Hak kita. Dah keluar ini pula dah. Kerana kita merdeka, kita ada hak mentadbir negara kita, mengikut apa? Acuan kita sendiri. Kita ada hak. Rakyat pula sanggup berkorban. Semua kata kunci. Daripada Aristotle, Boudin, Tunku Abdul Rahman, Ibn Khaldun. Ada 5 tokoh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 definisi tadi. Yunani, bahasa Inggeris, Arab, Melayu. Daulat, super. Jadi, mudahnya ialah, kedaulatan ni ialah kekuasaan tertinggi dalam sesebuah negara yang mana pemerintah kita ni dapat melaksanakan undang-undang tanpa orang lain ganggu gugat kita lah. Ini banyak. Mungkin soalan boleh tanya, bagaimana kita nak memastikan negara kita terus berdaulat? Apakah cabaran dalam mengekalkan kedaulatan negara? Itu antara soalan. Antara soalan yang berkaitan dengan bab ini ialah, sudah tentu ditanya maksud kedaulatan. Nyatakan pandangan tokoh berikut. Dia bagi gambar kan? Bagi gambar berkaitan kedaulatan. Berkaitan dengan kedaulatan. Jadi pelajar mungkin nampak di situlah. Okey. Itu antara soalan-soalan yang boleh kita tengok daripada bab yang kita belajar awal-awal ni. SK1. Kenapa pelajar kena tahu bab awal ni? Sebab kita naik cuti 20 hari bulan. Jadi kalau kita dah belajar awal berkaitan dengan tajuk ini,
Bermaksud kita bila cikgu sentuh suatu bersemuka nanti, dia lebih mudah. Mana tadi kita tertinggal sikit tadi ini. Berkaitan dengan kedaulatan. Berkaitan dengan kedaulatan. Saya lari sikit tak apalah kedaulatan. Kalau kebat, bagaimana mengekatkan kedaulatan negara? Nampak? Itu awal. Okey. Seterusnya kita tengok di sini. Kita ada jenis kedaulatan. Kita ada kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kita ada kedaulatan undang-undang, ada kedaulatan antara bangsa. Ada 5. Okey, kita tengok satu-satu. Dalam kedaulatan ni, kita tengok sini ini jenis-jenis kedaulatan. Jenuh belajarnya ada berapa tadi jenis kedaulatan? Kalau kita tengok, yang pertama tradisional. Tengok gambar pun kita nampak tradisional dah. Yang mana kedaulatan tradisional ni sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dia berpaksi kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Pada waktu itu, raja lah. Terletak semuanya pada kekuasaan raja. Dan raja pada waktu itu, kalau kita tengok, adalah kekuasaan tertinggi yang ada daulat yang kita belajar sewaktu tingkatan 4 kan. Ini yang pertama. Ni kedaulatan moden. Ni gambar yang awal tadi, istana negara. Jangan kata masjid pula. Kedaulatan kita belajar dalam bab 2. Nampak dia ulang balik. Dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa. Iaitu zaman revolusi keagungan England. Zaman revolusi Perancis. Ini kita belajar dalam bab 2. Tingkatan 4 KSSM. Dan kita sambung lagi. Nampaknya berkait-kait kan? Lepas itu dia kata apa? Dia kata kedaulatan dikaitkan dengan rakyat, hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Jadi mudahnya anak-anak. Kalau kita nampak dalam berkaitan dengan kedaulatan moden ni, ialah di zaman yang bermula daripada zaman Inggeris. Pelajar pegang zaman England dan Perancis. Mereka tak ada. Sebab mereka menentang apa? Ingat balik. Dan kita nampak dan moden sudah tentulah membawa di akhirnya pembentukan Persekutuan Tanah Melayu lah. Pada tahun ini kita merdeka. Ini Persekutuan Malaysia 1963 selepas pembentukan Malaysia. Nanti kita belajar semua tu. Okey. Ini kedaulatan undang-undang dalam satu rukun negara kita. Kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Mana kita ni, rakyat, kita terikat dengan undang-undang. Tak boleh lawat. Kenapa undang-undang? Mungkin ditanya soalan. Mengapa rakyat perlu patuh pada undang-undang? Ini. Untuk menjadikan apa? Masyarakat serta negara kita aman, stabil dan makmur. Jadi kita kena ada undang-undang. Ini dalam prinsip rukun negara kita yang keempat. Nampak istana, cantik ni, istana kehakiman. Kita ada tradisional, kita ada undang-undang moden, kedaulatan undang-undang antarabangsa. Antarabangsa kita ada PBB. Kita tengok dalam Perang Dunia Pertama kan, ada liga merujuk pada PBB yang tak boleh dicabuli. Ini juga boleh kita lihat dalam soalan kebat. Sejauh mana masyarakat dunia mematuhi ataupun mengiktiraf PBB. Yang mana kita nampak di sini, semua negara yang terlibat yang menyertai PBB, prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang ni kita kena hormat. Maksudnya, semua negara yang ada perlu mengiktiraf dan menerima negara lain yang bebas, merdeka dan berdaulat. Ini tengok gambar. Dr. Ismail Ali, Tunku Jaafar. Ini Negeri Sembilan Ini pada pembukaan Perhimpunan Agung ke-12. Kita nampak. Akib negara. Jadi pada hakikatnya kita nampaklah pelajar. Kita ada apa tadi yang pertama? Tradisional, moden, kita ada kedaulatan undang-undang dan antarabangsa. Ada 4 ni. Jadi kita nampaklah daulat ini kita boleh buat rumusan. Bermaksud
kita boleh mengatur hal yang ada dalam negara kita ni tanpa campur tangan kuasa asing. Sebab ada perasaan saling hormat menghormati. Ini. Nampak kan? Dan bila kita sini, sebagai tanggungjawab kita, kita kenalah mempertahankan negara. Ini mungkin kemahiran yang kita dapat daripada sini. Masyarakat sama-sama mempertahankan negara, dan kita kena tengok juga macam mana cabaran-cabaran kita nak mengekalkan kedaulatan. Tengok soalan. Nyatakan jenis kedaulatan. 4 markah. 4 je. Okey. Ini review awal berkaitan dengan bab 1 kedaulatan. Cikgu harap anak-anak boleh nampak. Lepas ni kita akan mula belajar 1.2, 1.3, 1.4. InsyaAllah dalam bulan 1 bila bersemuka lagi lajulah kelas kita ini macam blended learning. Okey. Itu saja untuk kelas awal hari ini.